Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Cikgu Penny pada hari ini. Hari ini kita akan sambung dengan topik 2.2 iaitu kitar nutrien dalam ekosistem. Di dalam topik ini nanti kita akan pelajari yang pertama, menghuraikan dan berkomunikasi tentang peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon dalam ekosistem. Yang kedua, mewajarkan peranan organisma dalam kitar air suatu ekosistem. Yang ketiga, menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan terhadap kitaran disebabkan aktiviti manusia. Mari kita teruskan. Pemindahan nutrien dan tenaga berlaku secara berterusan dalam sesuatu ekosistem. Nutrien diperoleh daripada ekosistem yang seimbang dan digunakan oleh benda hidup. Kemudian nutrien dikembalikan semula ke persekitaran untuk digunakan semula. Kitaran ini kita panggil sebagai kitar nutrien. Kita lihat dahulu apakah peranan kitar air kepada benda hidup. Air diserap oleh akar tumbuhan dari tanah dan dibebaskan ke atmosfera melalui proses transpirasi. Haiwan pula menjalankan proses respirasi, penyatinjaan dan perkumuhan. Perkumuhan contohnya adalah proses perpeluhan dan juga urinasi. Kesemua proses ini dapat meningkatkan kandungan uap air di atmosfera. Akar tumbuhan mencengkam tanah dan menjadikan struktur tanah lebih kukuh. Hal ini menyebabkan aliran air di bawah tanah menjadi perlahan dan dapat mengelakkan hakisan tanah. Daun-daun pokok yang gugur akan menutupi tanah dan keadaan ini akan mengurangkan kadar penyejatan sekaligus mengelakkan tanah menjadi kering. Seterusnya adalah kitar karbon dan kitar oksigen. Rajah menunjukkan bagaimana kitar karbon dan kitar oksigen yang saling berhubung. Kitar karbon dan kitar oksigen adalah penggunaan dan pengembalian karbon dan oksigen ke dalam persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Apakah peranan benda hidup dalam kitar karbon dan kitar oksigen? Tumbuhan dan haiwan melakukan respirasi yang menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati pula akan diuraikan oleh bakteria dan kulat di dalam tanah menggunakan oksigen lalu membebaskan gas karbon dioksida. Tumbuhan hijau mengekalkan kandungan karbon dioksida dan oksigen di dalam udara melalui proses fotosintesis yang menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Apakah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada kitar nutrien? Terdapat banyak aktiviti manusia yang mengganggu kitar nutrien. Aktiviti manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan penggunaan sumber air secara berlebihan untuk tujuan pertanian dan domestik telah mengganggu kitar nutrien. Apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama adalah dengan mewujudkan sistem pertanian yang terancang. Kemudian, menggunakan kenderaan awam. Hal ini akan mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Seterusnya, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian. Jadi, kita tidak menggunakan air secara berlebihan. Jadi, dengan ini, penggunaan air terawat dapat dikurangkan. Seterusnya adalah dengan menanam semula pokok. Kemudian yang terakhir adalah dengan memperketatkan undang-undang. Dengan ini berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini, topik 2.2 iaitu kitar nutrien dalam ekosistem. Berjumpa lagi di lain waktu. Semoga sehat selalu.